saya akan membentangkan pengenalan bagi tajuk kumpulan kami, iaitu rahsia pemakanan halal dan haram. Sebagaimana yang kita ketahui, makanan merupakan sumber asas manusia untuk meneruskan hidup. Dan setiap etnik atau bangsa mempunyai budaya pemakanan mereka yang tersendiri. Budaya pemakanan ini biasanya dipengaruhi oleh faktor iklim, kedudukan geografi, agama dan kepercayaan, dan keadaan alam di sekeliling. Bagi masyarakat Islam, budaya pemakanan mereka perlulah mengikut apa yang telah ditetapkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Para ulama sering membahaskan tentang hikmah penentuan halal dan haram ini, kerana melalui kajian sains perubatan kita dapat melihat kesan pengharaman sesuatu makanan itu terhadap manusia dan kesan pemakanan halal terhadap manusia. Objektif yang akan kami ulas di dalam rahsia pemakanan halal dan haram ialah: yang pertama, menjelaskan konsep pemakanan halal dan haram dalam Islam; yang kedua, mengenal pasti kriteria makanan halal dan haram; dan yang terakhir, membincangkan kesan pemakanan halal dan haram kepada manusia. Persoalan yang boleh dibuat daripada tajuk ini ialah: satu, apakah yang dimaksudkan dengan konsep halal dan haram? Yang kedua, sebagai Muslim, bagaimanakah kita dapat mengenal pasti sama ada makanan yang dimakan itu halal atau haram dari segi ramuan maupun daripada proses penyembelihan? Yang ketiga, apakah kesan yang dapat dilihat terhadap individu daripada pengambilan makanan halal dan haram ini? Surah Al-Baqarah ayat 172 sehingga 173 membawa maksud: wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari benda-benda yang baik, iaitu yang halal yang telah kami berikan kepada kamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika betul kamu hanya beribadat kepadanya. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan kamu memakan bangkai, darah dan daging babi dan binatang-binatang yang disembelih bukan kerana Allah. Maka sesiapa yang terpaksa memakannya kerana darurat, sedangkan ia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas pada kadar benda yang dimakan itu, maka tidaklah ia berdosa. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Memahami. Di sini dapat dilihat bahawa memakan makanan daripada sumber yang haram adalah harus jika berada dalam keadaan darurat. Akan tetapi haram kepada umat Islam memakan bangkai, darah dan daging babi serta binatang yang disembelih bukan kerana Allah. Pengharaman tersebut amatlah penting dalam memastikan kebersihan dan kesucian makanan. Seterusnya, mari kita lihat apa kriteria makanan halal dan haram. Pertamanya, kriteria makanan halal dapat dilihat dari halal zatnya, iaitu li zatihi, yang merupakan kriteria makanan dan minuman halal yang menurut Islam yang pertamanya adalah zat yang terkandung di dalamnya ataupun bahan-bahan pemuatnya. Makanan harus diperbuat dari haiwan ataupun tumbuhan yang hukumnya halal untuk dimakan. Yang kedua adalah halal cara memperolehnya, iaitu li ghairihi. Kriteria makanan halal juga perlu diperhatikan dari bagaimana cara kita memperolehnya. Seperti contoh, jika makanan tersebut diperoleh dengan cara yang tidak baik, maka makanan boleh menjadi haram. Misalnya, makanan didapatkan dengan cara mencuri, menipu, hasil riba dan perbuatan yang merugikan orang lain. Lantas, makanan tersebut boleh menjadi haram. Kriteria makanan halal yang terakhir adalah proses yang halal, yang merupakan makanan juga haruslah diproses dengan cara yang halal dan tidak tercampur dengan hal-hal yang sifatnya haram. Seperti contoh, dengan menggunakan alat masak yang sama dengan alat masak makanan haram. Seterusnya, kriteria makanan haram dapat diperincikan dengan pertamanya, binatang halal yang disembelih tanpa menyebut nama Allah. Yang kedua, semua jenis bangkai khinzir, anjing dan keturunan daripadanya. Ketiga, makanan yang beracun. Keempat, memakan harta anak yatim dengan cara terlarang. Dan akhir sekali, haram bagi kita untuk makan haiwan yang memakan kotor-kotoran. Kita pergi kepada kesan pemakanan halal terlebih dahulu. Antara kesan pemakanan halal adalah ibadah mudah diterima oleh Allah. Pemilihan makanan yang halal akan menjamin kepada keberkatan hidup, yang mana ianya merupakan salah satu sebab kepada penerimaan ibadah kita. Yang kedua adalah dapat membina dan juga membentuk pribadi mulia. Dengan memakan makanan yang halal, ini dapat membentuk kepribadian seseorang jika di dalam tubuh mengalir benda yang baik-baik dan suci, iaitu makanan yang halal. Yang ketiga adalah terhindar daripada penyakit berbahaya dan akhirnya dapat menjamin kesihatan badan. Antara kesan pemakanan haram yang pertama adalah doa tidak diterima oleh Allah, yang mana hidup tiada keberkatan sehingga menghalang kepada doa itu dimakbulkan. Yang seterusnya adalah mendatangkan kesan buruk kepada kesihatan, yang mana kita semua tahu proses penyediaan makanan haram ni tidak mengikut syarat Islam, yang mana ia akan memberikan kesan kepada kesihatan badan. Yang ketiga adalah hidup tanpa keberkatan Allah, dan seterusnya adalah sukar untuk melakukan amal ibadah dan juga amal soleh. Dalam Al-Quran dan As-Sunnah, zat dan sifat sesuatu makanan menentukan sama ada ia halal atau tidak. Sebagai contoh, Islam telah menetapkan beberapa prinsip yang mesti dipatuhi bagi menentukan sama ada makanan itu halal atau haram, seperti mengambil berat tentang cara makanan dimasak dan diproses, dan memastikan bahawa bahan atau makanan yang digunakan tidak merosakkan badan atau fikiran.
Pengenalan logo halal oleh JAKIM Jabatan Kemajuan Islam Malaysia telah meningkatkan kesedaran umat Islam tentang pentingnya membeli barangan dan atau perkhidmatan yang mematuhi prinsip dan etika Islam. Pelabelan penting bagi pengguna untuk mengetahui status kelulusan barangan dan ianya dapat membantu pengguna memilih produk tanpa keraguan. Pada masa yang sama, setiap label mesti memberikan penjelasan yang ringkas tentang maklumat bahan yang digunakan. Label pemakanan juga bukan sahaja berfungsi sebagai satu saluran yang menunjukkan ciri-ciri pemakanan sesebuah produk, malah membolehkan pengguna membuat pilihan makanan yang berkhasiat dan menggalakkan persaingan ke atas kualiti makanan. Pelabelan memastikan produk makanan sesuai untuk orang yang vegetarian atau beragama. Ini dilakukan bagi mengelakkan penyakit seperti keracunan. Saya akan membentangkan tentang isu pengaruh teknologi moden terhadap proses sembelihan. Cara penyembelihan terbahagi kepada 3, iaitu manual, mechanical dan stunning. Pasti ramai tidak tahu bahasa stunning. Mari saya explain. Stunning merupakan alat seperti senapang. Ia digunakan untuk menembusi tengkorak apabila dilakukan. Dengan cara ini, penyembelihan pasti akan lebih mudah. Namun, adakah mereka mengikut syarat-syarat dan syariah yang telah ditetapkan? Jawapannya, ya. Mereka mengikut syarat-syarat dan syariah yang telah ditetapkan. Melalui kajian kami mendapat dua prinsip syariah, iaitu prinsip syariah Islamiah dan prinsip maqasid syariah. Mereka juga terbahagi kepada dua bahagian. Untuk syariah Islamiah, prinsipnya ialah Rabbaniyah bermaksud ketuhanan dan Wasatiyah bermaksud kesederhanaan. Manakala mengikut prinsip maqasid syariah, syariah ini menjelaskan tentang memelihara agama dan memelihara akal fikiran. Isu seterusnya berkaitan tentang makanan terubah sesuai genetik GMF, iaitu Genetically Modified Food ataupun GMO, Genetically Modified Organism. Secara umumnya, GMF ialah makanan yang mempunyai DNA daripada spesies tumbuhan atau haiwan yang lain. Contohnya seperti pisang, dahulunya mempunyai banyak biji. Akan tetapi selepas penambahan DNA tumbuhan lain ke dalam pisang, kini pisang tiada biji. Antara kebaikan dan kepentingan produk GMF adalah kita dapat mengatasi masalah bekalan makanan dunia serta meningkatkan nutrisi makanan. Kos penghasilan makanan akan menjadi rendah, sekaligus harga makanan di pasaran menjadi murah dan mudah didapati. Produk GMF juga ada keburukannya, iaitu dapat menjejaskan kesihatan manusia pada masa hadapan dan kemungkinan kecil DNA yang terdapat dalam produk GMF dipindahkan ke manusia. Oleh itu, berbalik kepada persoalan, adakah makanan terubah sesuai genetik halal ataupun haram? Mengikut Majlis Fatwa Kebangsaan, segala produk GMF yang bersumberkan khinzir, sumber haram dan memudaratkan manusia serta memberi kesan negatif kepada alam sekitar adalah haram dan tidak dibenarkan. Produk GMF yang halal perlulah diambil daripada sumber halal atau haiwan yang halal dimakan dan disembelih mengikut syarak. Sumber bakteria terubah sesuai genetik yang digunakan dalam penghasilan MSG diperoleh daripada usus orang dewasa dibenarkan kerana ini telah melalui proses pengasingan dan penyucian serta tidak menyalahi hukum syarak. Seterusnya, saya akan membentangkan rumusan keseluruhan untuk tajuk pembentangan kami, iaitu secara keseluruhannya, setiap makanan yang kita ambil, perlulah kita menyemak terlebih dahulu jenis atau isi kandungannya agar tidak menimbulkan sebarang syak wasangka. Kini banyak makanan yang bersumberkan khinzir dan derivatifnya dijual pada harga yang jauh lebih murah. Selain pada itu, penggunaan alatan moden dalam selembihan juga turut polemik. Walaupun kaedah yang digunakan bersifat efisien, namun aspek ihsan terhadap haiwan yang disembelih turut perlu diambil kira. Ini kerana sekiranya sembelihan tidak patuh syariah, ia akan menukar status haiwan tersebut kepada haram untuk dimakan atau untuk dimanfaatkan. Jelas di dalam Al-Quran bahawa kita perlulah mengambil makanan dari sumber yang halal dan menjauhkan diri daripada mengambil serta memakan dari sumber yang haram. Sekian, terima kasih.